Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 175 dos vaksin diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 22 April 2022 menjadikan jumlah keseluruhan pemberian dos pertama vaksin kepada 14,816 dos, iaitu 34.5%. Sementara itu, penerima 3 dos vaksin bagi penduduk di negara ini pada kadar 63.8%. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Menyertai sidang media, Yang berhormat Bin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang berhormat Bin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. Sebanyak 141 kes baru telah dilaporkan, iaitu 122 kes hasil ujian ART dan 19 kes adalah hasil dari 767 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 141,014 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Terdapat 2 kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala tidak ada kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen atau pemantauan rapi. Sebanyak 201 kes telah disahkan sembuh, yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 139,724 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,072 kes, iaitu 23 kes sedang dirawat di hospital, manakala 1,095 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Semasa sidang media, Menteri Hal Ehwal Agama memaklumkan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi pelaksanaan langkah-langkah sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri nanti. Pertama ialah mengenai kehadiran jemaah, iaitu membenarkan para jemaah lelaki dan perempuan untuk menghadiri sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri di masjid-masjid, surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara dengan panjarakan fizikal mengikut ukuran tikar sembahyang masing-masing, iaitu merapatkan saf mengikut ukuran tikar sembahyang masing-masing. Tidak seperti sekarang, iaitu jarak adalah 1 meter antara jemaah. Yang kedua, kanak-kanak berumur 11 tahun ke bawah adalah tidak dibenarkan. Pengemeskinian penjarakan ini adalah akan dilaratkan kepada sembahyang fardu Jumaat dan fardu 5 waktu di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat mulai 1 hari bulan Syawal 1443 Hijrah ini. Dianggarkan lebih 2,500 individu di negara ini didiagnos autism termasuk kanak-kanak. Statistik menunjukkan tren kes tersebut meningkat 6 kali ganda berbanding 10 tahun lalu. Berikutan pandemik COVID-19, diagnos kes menjadi lebih mencabar dan sukar bagi Kementerian Kesihatan dan pasukan pelbagai disiplin untuk menjalankan penilaian klinikal, dan kebanyakan profesional penjagaan kesihatan ditempatkan ke bahagian lain. Semasa menyertai Forum ke-15 Hari Kesedaran Autism Sedunia yang diadakan secara maya, Menteri Kesihatan menggalakkan kesedaran orang awam mengenai masalah spektrum autism di negara ini serta memperbaiki perkhidmatan kerajaan dan bukan kerajaan untuk mereka yang terkesan.
Hari Kesedaran Autism Sedunia, Jelas Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar memberi kesedaran ke arah mencari terapi intervensi awal kanak-kanak dan menyeru integrasi penuh kanak-kanak autism ke dalam masyarakat kerana sokongan dan penjagaan yang mencukupi dan betul mereka boleh dididik. It is important for all of us to continue to invest our time and efforts to take the time to learn about the condition and to create life-changing opportunities for children with autism. We know that children with autism has enormous potential. Most have remarkable visual, artistic or academic skills. Dengan tema Child-led Choosing the Best Programs for Your Autistic Child, forum dihasrat dapat memberikan lebih banyak maklumat kepada ibu bapa dan penjaga tentang pilihan dan pelbagai program yang tersedia. Forum juga bertujuan membincangkan kepentingan intervensi awal dan mentakrifkan istilah kanak-kanak yang dipimpin. I can do social interactions and any learning opportunities that Kementerian Kesihatan dan jabatan-jabatan di bawahnya kemarin mengadakan majlis tadarus dan penyerahan sumbangan wakaf di Masjid Kampung Pulai. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan yang juga memimpin bacaan surah Al-Fatihah. Majlis diikuti penyampaian sumbangan wakaf kepada pegawai hal ehwal Masjid Kampung Pulai. Majlis Tadarus Al-Quran juga dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta jabatan-jabatan di bawahnya di Masjid Kampung Penabai, daerah Tutong. Rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Amiruddin Ehsan bin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan wakaf bagi masjid berkenaan dan penyerahan derma kepada 7 orang anak yatim. Hari Bumi disambut setiap 22 April dengan tema Melabur dalam Bumi Kita. Sudah tiba masanya untuk bersatu padu dalam memelihara dan melindungi kesihatan, keluarga dan kehidupan dengan melabur dalam kesejahteraan bumi ke arah mencapai masa hadapan yang lebih hijau, makmur dan mampan. Dalam perutusan sempena sambutan Hari Bumi 2022, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan, menjelaskan setiap tindakan individu memberikan kesan yang besar dalam memelihara kedayatahanan bumi. Pada masa kini, kerosakan alam sekitar, pencemaran udara dan air serta impak negatif perubahan iklim hasil dari aktiviti-aktiviti yang dilakukan telah memberi kesan yang mendalam terhadap ekonomi global. Oleh itu, setiap pihak perlu berganding bahu untuk mengalihkan tumpuan dan mengembleng tenaga yang lebih kepada membina masa hadapan yang sihat dan mampan untuk generasi akan datang selamat mendiami bumi. Tindakan secara kolektif yang menjurus kepada pemeliharaan dan pengurusan alam sekitar perlu dilaksanakan melalui pelaburan dalam bumi dengan menggalakkan semua individu mengamalkan tabiat mesra alam. Salah satu cara mudah membuat pelaburan hijau dengan mengurangkan sisa buangan dan mengelakkan dari menggunakan barang sekali guna. Tahun ini, Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi buat kali kedua menjalankan kempen Eko Ramadan bersama Justri melibatkan beberapa pihak berkepentingan. Dengan kerjasama Zero Waste Brunei, kempen memfokuskan usaha melabur dalam bumi dengan mendorong penggunaan barang yang boleh diguna semula dan beralih kepada produk yang lebih mampan dan mesra alam. Negara Brunei Darussalam terus memberikan komitmen terhadap usaha menangani cabaran-cabaran sumber air menerusi perkongsian maklumat, penyelarasan dan kerjasama antara negara ahli khusus dalam meneroka pelan tindakan masa panjang bagi menghadapi cabaran masa hadapan.
Menteri Pembangunan mengongsikan perkara tersebut semasa sidang kemuncak air Asia Pasifik keempat selama 2 hari yang berakhir hari ini di Kumamoto, Jepun. Yang berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar juga mengongsikan tentang dasar-dasar perundangan serta tindakan yang telah dan akan dilaksanakan oleh negara Brunei Darussalam dalam menangani isu pengurusan sekuriti air, kekurangan air dan perubahan iklim merangkumi pembangunan sumber dan bekalan air. Juga ditekankan usaha kerajaan dalam pembangunan dan pemeliharaan takungan simpanan air yang merangkumi inisiatif dasar dan program urus tadbir, pengurusan permintaan serta penguatkuasaan bagi menangani isu berkaitan pencemaran air dan pembangunan tidak terkawal yang memberikan impak negatif kepada sumber air. Sidang kemuncak membawa tema Air bagi Pembangunan Mampan, Amalan-amalan Terbaik dan Generasi Penerus atau Water for Sustainable Development, Best Practices and the Next Generation. Bagi menyemarakkan lagi suasana bulan Ramadan yang penuh berkat, Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya petang kemarin mengadakan majlis memperingati peristiwa nuzul Al-Quran. Hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, pemangku Menteri Pembangunan. Majlis diserikan dengan ceramah khas bertajuk Berkat Kantu. Majlis berlangsung di Dewan Bertabur Kementerian berkenaan. Dalam bidang yang tertentu dan saya mengajar bukan bidang agama, itu saya takut nih bila sebut pensara itu takut ada kerjasama. Kementerian Tenaga, Jabatan serta Badan-Badan Kanun di bawahnya juga mengadakan tazkirah khas sempena sambutan nuzul Al-Quran di Dewan Teater Utama Bangunan Jabatan Perdana Menteri. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein, Menteri Tenaga. Majlis diserikan dengan tazkirah khas bertajuk Bertemankan Al-Quran Sepanjang Zaman. Kementerian Pendidikan dan jabatan-jabatan di bawahnya melalui Jabatan Peperiksaan, Urus Setia, Majlis Pelajaran Kebangsaan dan Pusat Teknologi Brunei petang kemarin mengadakan majlis tahlil bagi ayahanda dan bonda serta anakanda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khariwaddin, Almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Nak Damit serta Almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Mengetuai rombongan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Juga hadir Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor Universiti Brunei Darussalam dan Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja. 30 orang anak yatim diraikan dalam majlis berbuka puasa anjuran Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam. Majlis diadakan petang kemarin di Dewan Serbaguna Suruhanjaya Tinggi Malaysia dengan kerjasama Program Kerjasama Teknikal Malaysia MTCP. Majlis penyerahan sumbangan disempurnakan oleh Tuanan Terutama Datuk Raja Reza bin Raja Zaib Shah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam kepada anak-anak yatim dari Kampung Panca Delima, Kampung Orang Kaya Besar Imas, Kampung Pulai dan Kampung Anggrek Desa. Sumbangan dari warga kerja Suruhanjaya Tinggi Malaysia, RHB Bank Brunei dan Petronas Carigali Brunei Limited dihasrat membantu persiapan dan membawa keceriaan kepada para anak yatim dan penjaga mereka untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri yang menjelang tiba. Berita sukan. Saingan bola sepak Liga Perdana Inggeris diteruskan lagi malam tadi dengan 5 perlawanan. Di Stadium Emirates, Arsenal menang 3-1 ke atas Manchester United. Leicester City sekadar seri tanpa jaringan dengan Aston Villa. Manchester City pula menang bergaya 5-1 ke atas Watford. Newcastle tewas di tangan Norwich City 0-3 dan Brentford meraih satu mata setelah terikat tanpa jaringan dengan Tottenham Hotspur.
Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.